Data kalau dia duduk dekat 9, kebetulan memang dia pun membesar dekat 9. Jadi dia kena kenalkan identiti dia sebagai suku Tanah Datar. Itu. Jadi kalau mengikut sejarah dan cerita lah ni yang kita baca-baca ni Tuan Haji kan. Ada pula satu kelompok suku-suku ni iaitu ataupun adat lah yang dipanggil adat lingkungan. Ya. Di Negeri Sembilan lah. Saya tak tahulah ada pula adat lingkung di Selangor ke Johor ke Perak ke. Yang saya tahu di Negeri Sembilan lah. Okey. Macam mana asal usul adat lingkungan ni? Suku-suku adat lingkungan ni Tuan Haji. Jadi yang Haji tahu. Adat lingkungan ini datangnya kemudian. Selepas adat berpatih ni bertapak kukuh dekat Negeri Sembilan ni. Jadi bila mereka ni semua tiap-tiap orang ada ketua masing-masing dan ketua masing-masing itu melantik kawasan tu dipanggil luwak. Ada penghulu luwak tu semua sekali kan. Jadi masing-masing kawasan tu ada luwak lah. Luwak tu macam negeri lah. Nagari. Kalau di sana panggil nagari. Jadi luwak tu yang saya sebutkan tu lah. Luwak Sungai Ujong, luwak Johor, luwak Jelebu, luwak Rembau. Kemudian ada 5 luwak Tanah Mengandung, luwak Ulumua, luwak Inas, luwak apa lagi? Teraci. Jadi masing-masing luwak tu semuanya sudah kukuh mengamalkan adat berpatih. Cuma dalam tiap-tiap luwak tu ada sikit beza-beza lah, tapi keseluruhannya mereka adalah keturunan daripada sebelah perempuan lah. Jadi dia ini luwak-luwak ni, penghulu-penghulu masing-masing dulu adalah bekas jajahan Melaka. Bila Melaka kalah, kerajaan Johor Riau yang ambil alih. Jadi masing-masing penghulu luwak ni apabila nak ambil tauliah jadi jawatan tu, dia pergi ke istana Sultan Johor dekat Riau sana lah, biasanya dekat Pulau Bentan lah, Pulau Riau. Bila pindah ke Tanjung Puteri ke Singapura, dia akan pergi ke situ lah. Masing-masing hinggalah tahun 1700 lebih tu. Masa itu kerajaan Johor Riau sudah diperintah oleh keturunan daripada bendahara Sultan Abdul Jalil yang bermula pada tahun 1699 selepas Sultan Mahmud Mangkat Julang tu meninggal, tak ada anak, jadi bendahara menjadi sultan lah dekat Johor tu. Tetapi orang dekat Negeri Sembilan dulu sebab kenapa kita perlu bersultankan kepada seorang raja daripada orang Bugis? Kan kita ni orang Minangkabau. Jadi semua penghulu-penghulu tu bermuafakat lah. Macam mana kalau kita lantik seorang raja yang keturunan kita juga, yang kita jemput daripada Sumatera sana. Jadi sejak daripada tu pada tahun 1700 lebih, hari tu 1700 tu dipanggil lah Raja Melewar untuk datang. Tapi yang mula-mula datang tu sebenarnya bukan Raja Melewar. Itu Sultan Khatib ya. Yang sebenarnya dia Riki saja nak meninjau kedudukannya tu. Yang sebenarnya bukannya suruh dia jadi sultan, tapi bila sampai sini dia mengaku pula dialah yang dihantar oleh kerajaan Pagaruyung untuk datang sini. Itu. Jadi bila datang Raja Melewar datang tu kena perang dulu. Tapi akhirnya menanglah. Yang Raja Melewar tu dan dia jadi sultan, tapi mula-mula dia tak duduk kat sana nanti. Kerana masa itu tak berapa selamat lah duduk situ. Jadi balik ke Rembau, duduk di kampung Astana Raja lah. Dia macam tu. Jadi oleh sebab keturunan Raja Melewar ini adalah daripada kota suku dan piliang tadi, kota dan piliang tadi, dan mereka mengamal adat Temenggung. Jadi adat Temenggung tu seberapa boleh nak dipakai lah dekat sini. Tapi masa itu adat Berpatih lebih kuat dia punya pengaruhnya daripada adat Temenggung. Walaupun dia sultan, jadi nak menguatkuasakan tu memang tak boleh lah. Cuma peringkat untuk tanah sajalah diminta, supaya kalau boleh orang-orang laki-laki itu dimasukkan namanya dalam geran tanah itu, kerana mereka ini datang daripada sana, baru datang. Kalau misalnya tak masuk, keselamatan itu macam mana? Gitulah. Jadi orang dekat Seri Menanti itu setujulah
tolak ansur lah sebenarnya. Okeylah yang laki-laki, tapi laki-laki setakat anak saja. Tidak kepada cucu daripada anak laki-laki. Kerana cucu daripada anak laki itulah suku lain. Dah lain suku. Ikut ibu dia. Ikut ibu dia. Dan dia pun tak ada masalah sebab ibunya pun orang sini juga. Jadi itulah. Jadi suku-suku yang asal bapaknya itu daripada yang mengamalkan adat Temenggung, yang datang daripada pagar ruyung itu, itulah yang mewujudkan orang suku lingkungan. Dia macam itulah. Suku lingkungan wujudnya daripada situ. Bila ada pertembungan di antara keturunan raja-raja yang datang daripada Minangkabau, iaitu ada 3 orang raja tu kan. Saya sebutkan Raja Malewar, Raja Hitam, Raja Melenggang kan. Jadi dia datang gitu, jadi bila dia orang berkahwin di sekitar itu, jadi anak dia itulah yang dipanggil sebagai suku lingkungan. Tapi bukan sebut suku lingkungan, tengok dia kahwin dengan orang mana. Kalau dia orang kahwin dengan orang Tanah Datar, jadi anak dia suku Tanah Datar tapi lingkungan, kerana bapaknya adalah keturunan daripada pagar royong tadi. Itulah yang wujudnya suku lingkungan. Jadi wujudnya tu selepas tahun 1793 ke atas lah. Jadi bukan sebelum itu. Masa itu ada upati dah kuat dah dekat sini. Jadi lingkungan wujud tu selepas kedatangan raja-raja daripada Minangkabau tadi. Yang dikatakan suku lingkung ni yang raja-raja ni dia berkahwin dengan orang di tempatan. Anak-anak dia, keturunan dia tu, itulah dia dipanggil suku lingkungan. Ikut ibu dia. Katakan Tanah Datar, tapi bracket lah lingkungan sebab kerana bapaknya asalnya dari sana. Tapi keturunan raja dan juga pengiring-pengiring dia lah. Sebab itu ada gelaran tengku, itu yang ada ketua raja kan. Dekat sebelah tu ada gelaran tengku yang ketua. Tapi ada juga yang tak ada gelaran tengku, itu adalah pengiring-pengiring kepada sultan tadilah. Gitu termasuklah datuk ni. Kalau datuk ni ketua raja mesti ada tengku. Tapi datuk andata tu maknanya pengiring panglima dululah sebenarnya. Dia macam itulah dia. Sebab kalau raja ni mesti dia ikut bapak dia punya. Bapak dia keturunan. Tengku ke raja ke kan. Nama Jadi, dia tu kan. Oleh sebab pengiring raja itu kadang-kadang tak ada gelaran, cuma setakat panglima saja kan. Jadi bila kahwin tu anaknya tu lingkungan juga, tapi tak adalah gelaran raja tu. Dia macam itulah. Jadi pengiring raja ni yang berkahwin dengan orang tempatan ketika itu, dia adakah dia hanya di Seri Menanti ataupun ada pula di lain-lain kawasan? Macam mana tu? Dia kalau misalnya ikut dari segi ceritanya tu, dia ada juga yang kahwin di luar daripada kawasan Seri Menanti. Macam ada yang juga sampai ke Jempol sana. Orang lingkungan ada juga sampai ke Jempol sana. Kalau dekat Seri Menanti ada juga yang dekat Kuala Pilah pun ada juga orang lingkungan. Mana-mana. Jadi mana-mana orang lingkungan yang telah buka kebun kat sana, jadi kebun itu adalah kepunyaan suku lingkungan punya. Kalau kebetulan dia merantau sampai ke Jempol, dia buka kebun kat sana, jadi tanah itu adalah kepunyaan suku lingkungan. Keturunan mak yang untuk orang itulah. Dia macam itulah. Jadi bukannya ada pula separuh pendapat bahawa suku lingkungan ini hanya wujud di Seri Menanti. Jadi lingkungan itu tidak merujuk kepada kawasan. Jadi kalau yang Datuk cakap tadi, kalau seolah-olah wujud Seri Menanti, seolah-olah lingkungan itu kawasan. Lingkungan ini sudah adalah keturunan. Bukannya kawasan. Bukan kawasan. Banyak yang saya difahamkan lah yang saya dengar orang-orang cakap lah. Suku-suku lingkung ini adalah suku-suku yang berada di sekeliling istana Seri Menanti. Jarak dia lebih kurang 3, dulu dia panggil batu lah. 3 batu dari 3 batu keliling lah. Keliling istana. Itu cerita apalah, itu yang dikatakan begitulah. Jadi kalau mengikut Haji punya apa tadi, itu adalah tak betul lah. Tidak berapa tepat. Tak berapa tepat. Jadi orang dulu tu membuat kesimpulan tu kerana kebanyakannya orang suku lingkungan ni memang duduk di kawasan situ. Kebetulan pada masa itu. Kebetulan. Pada masa itu. Tapi sebenarnya lingkungan ni kita sebut lingkungan tu seolah macam kawasan. Tapi sebenarnya lingkungan tu adalah
keturunan, masyarakat lingkungan tu sebenarnya. Bukannya kawasan lingkungan. Dia tak sebut kawasan lingkungan. Jadi pada masa itu kemungkinan kebanyakan orang-orang pengirim-pengirim itu kahwin dengan orang yang dekat-dekat situ je lah. Tapi lama-kelamaan ada yang berpindah jauh daripada situ dan buka hutan di tempat lain. Pergi ke Jempol, sana banyak hutan lagi. Jadi ada orang suku lingkungan pergi sana rajin buat hutan. Jadi tanah dia tu menyebabkan ada suku tanah. Contohnya macam Datuk Johan ya. Datuk Johan tu sampai ke dia punya anak buah tu sampai kepada di Jempol sana. Datuk Johan. Datuk Johan. Ada pernah saya pernah bicara, Datuk Johan datang menjabat dan tengok anak buahnya bukan duduk kat Semenanti. Tanahnya pun dekat-dekat Jempol. Tu tanah lingkungan juga tu. Macam tu lah. Dan kalau kita ikut dalam adat lingkungan ni pun sebenarnya kan ada disebut kat sini ya. Saya tak tahu lah sama ada orang ni jauh ke dekat dengan Semenanti ni. Saya sebut tu. Serlemak Pahang dalam braket Senaling. Ya. Datuk Andika. Jadi Senaling tu dengan Semenanti berapa batu? 7 batu kan? Dah kira 11 km lah. Tu maknanya dah lebih daripada 3 batu. Jadi keturunan daripada atau dia sampai kepada Senaling sana kahwin dengan orang Senaling. Jadi orang dekat Senaling tu ada orang suku Serlemak Pahang asalnya. Kahwin dengan orang daripada Semenanti. Ada tanah buka tanah kat Senaling. Jadi itu Senaling dah lain dah. Kemudian dia sebenarnya yang apa ni? Tempat yang sebenarnya tu ialah Ceriau namanya. Yang Senaling tu dekat Ceriau. Oh itu. Ya. Dia dari Senaling ni ada pekan kecil lah. Dari pekan kecil tu masuk ke dalam macam nak pergi Semenanti, ada jalan itu kan. Dari situ lebih kurang kalau anggaran batu dia lah dululah. 2,5 batu lah. Daripada Semenanti. Daripada Senaling. Masuk ke dalam. Dia daripada nak pergi ke Semenanti, kira 11 km. Jadi dalam 3-4 km dari Senaling nak menghala ke Semenanti, ada satu perkampungan namanya Ceriau. Ceriau, di situlah apa ni asal apa ni? Serlemak Pahang. Datuk Andika ni lah. Datuk Andika pun memang kampung dia di situlah. Itu. Rumah dia pun, rumah mak dia lah. Itulah contoh-contohnya ya. Kemudian macam satu lagi. Serlemak Minangkabau, Kampung Peraku dekat mana? Jauh daripada Semenanti. Daripada Senaling lebih kurang 1,5 batu. Tapi kalau daripada Semenanti lebih 3 batu kan? Lebih. Dia lagi lebih jauh daripada Ceriau. Betul lah. Maknanya menunjukkan bahawa lingkungan bukan merujuk itu. Tapi satu Batu Hampar 40 Pelangai. Pelangai dekat mana? Itu dah lepas Kuala Pilah. Itu dekat Kuala Pilah kat atas kan? Jauh kan? Jauh. Itu dah berapa saya ingat 20 batu daripada Semenanti ada tu. Ada kan? Ya. Jadi orang ada kat situ ada suku Seril, suku Batu Hampar dan lingkungan. Maknanya keturunan daripada Semenanti jugalah tu kahwin dengan orang situ. Dia punya itulah. Gunung Pasir tu dekatlah. Kampung Telapak, Kampung Tengah. Itu tak apa jauh lah. Itu contoh-contoh. Jadi kalau orang memberikan pendapat bahawa lingkungan hanya 3 batu daripada Semenanti, tak betul lah. Habis orang ini bukan suku lingkungan. Dia suku lingkungan. Tapi duduk lebih 3 batu daripada Semenanti. Itu buktinya lah dalam undang-undang ni sebut itu lah. Ada juga yang mengatakan kalaulah dalam lingkungan 3 batu daripada istana ni, suku lingkungan semuanya. Jadi kenapa pula ada di dalam situ yang tidak betul, yang tidak lingkungan? Itulah suku dia. Itu menunjukkan bahawa lingkungan itu tidak menunjukkan kawasan. Kemudian di kawasan lingkungan 3 batu itu pun ada juga tidak ada tanah, bukan tanah adat, ada juga kawasan yang
kepunyaan sultan tu biasanya geran besar. Itu tidak ada cap tanah adat dalam geran tu. Itu faraid tu. Itu lebih keadaannya. Itu dia punya ceritanya lah. Jadi kesimpulannya kita boleh katakan lingkungan bukan merujuk kepada kawasan. Bukan kawasan 3 batu daripada sana, tapi merujuk pada keturunan masyarakat adat itu. Itulah. Pasal lingkungan ni Tuan Haji, saya nak tanya lah kalau ada lah Haji terjumpa mana-mana. Sebab saya tengok kalau merujuk kepada buku-buku tulisan yang lama-lama ni, dia tidak sebut lingkungan, dia sebut lengkongan, LENKONG, lengkongan, 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 bukan LINGKUNGAN, bukan. Jadi ejaan yang betul memang LENGKONGN, lengkongan. Bukannya lingkungan. Bukan ya. Bukan. Jadi yang betul lengkongan. Sebab ada terkini lah. Ya. Ada pula yang mengatakan patutnya ejaan dia adalah lingkungan, bukan lengkongan. Kalau dia nak ubah tu benda yang sudah ada dalam undang-undang, kita susah nak ubah tu. Tak boleh ubah ya. Tak boleh ubah lah. Kerana itu memang dah dimaktub dalam tu. Adakah makna yang terkhusus, apa maknanya lengkongan ini kalau katakan di Sumatera sana lah dia apa? Tak ada. Sebab suku masyarakat lingkungan ni hanya ada dekat Seri Menanti saja. Okay. Tempat lain pun tak ada. Tempat lain di daerah dalam Negeri Sembilan pun selain daripada kawasan Kuala Pilah ni tak ada. Taman pula kalau dekat negeri lain macam Johor kan tak ada. Kalau yang ada adalah masyarakat Minangkabau saja. Tapi yang lingkungan ni khusus untuk situ saja. Di Kuala Pilah lah. Di Kuala Pilah sajalah. Daerah Kuala Pilah saja. Jadi lengkongan yang sepatutnya ya, lengkongan. Jadi orang yang kerja pejabat tanah ni kalau yang kerja kat Kuala Pilah saja yang kepala dia boleh tahu. Kalau kita sebut lingkungan dia faham. Yang lain tak tahu. Yang lain tu bila dengar ceramah saya je lah. Kalau pergi Jelebu apa semua dia tak kerti lah. Tak tahu. Memang dia tak tahu pasal lingkungan. Tak tahu lingkungan. Tapi oleh sebab dia orang dah baca buku-buku ceramah tu jadi disebut. Tapi dulu memang dia tak tahu langsung. Jadi itu sebabnya ada suku-suku ni yang di luar kawasan Seri Menanti. Sebab dia mengikut keturunan. Bukannya mengikut kawasan. Bukan ikut kawasannya. Itu yang kadang-kadang menjadi satu perbalahan lah ya. Jadi kalau dia berbalah mengatakan bahawa suku lengkong hanya 3 batu dia ada. Mana orang lain yang suku lengkong dekat Senaling, dekat Peraku, dekat tentulah dia tak setuju. Tapi kami bukan orang lingkungan. Dia akan tanya gitulah. Kami keturunan lingkungan juga tahu. Dia akan kata gitulah. Kami duduk kat Pelangai, tapi kami lingkungan. Kerana asal saya memang asal keturunan lingkungan. Dia akan kata gitulah. Jadi tak boleh kita keluarkan orang tu daripada suku lingkungan kan, sebab dia keturunan. Itu. Bukan kawasan ni. Bukan kawasan. Kalau kawasan boleh kita wartakan kawasan ini saja. Yang orang dulu tak masuk. Itu tak apalah. Jadi biar banyak juga yang saya dah dapat penerang dari Tuan Haji ni kan. Tentang bab-bab adat parti yang suku-suku lingkungan ini apa semuanya kan. Jadi okey, tapi di Istana Seri Menanti ketua-ketua adat di dalam yang memegang jawatan di istana sebagai datuk-datuk adat istana, kebanyakan memang diambil dari datuk-datuk adat dalam suku lingkungan. Betul. Kebanyakan. Tapi ada juga yang bukan. Ada. Contohnya orang 99 itu diambil daripada keseluruhan adat Tanah Mengandung, luar Tanah Mengandung Mayak tu. Daripada tiap-tiap luar tu ada beberapa orang dilantik jadi pegawai 99. Jadi sebab pengalaman saya bila kerja Kuala Pilah tu, dia ini tuan jawatan kerana saya
dilantik jadi pegawai 99, tapi dia daripada luar lain macam Teraci, ada Ulu Muar, itulah. Dia ada jawatan tu lah. Dia ada beberapa jawatan tu yang Datuk Adat di Istana Seri Melanti lah. Terutama sekali orang 4. Orang 4 istana. Okey, dia yang orang 4 ini 4 orang lah. Ya. Kita kesemuanya adalah datuk lembaga di suku-suku masing-masing. Ya, betul. Okey. Lepas tu dipanggil orang 6. Orang 6. Tapi orang 6 ni taklah semuanya lembaga. Iya. Ada juga dan tak semuanya orang lingkungan. Iya. Apik Lempang ke tu? Orang tak bukan Apik Lempang ah. Bukan. Lain Lain. Orang 6 ni dia ada 6 orang lah. Ya, 6 orang. Jadi hanya 2 orang dalam tu yang Datuk Lembaga. Datuk Lembaga. Datuk Andata dengan Datuk Johan. Yes. Okay. Lepas tu pergi ke Apik Lempang. Apik Lempang ni ada 5 orang. Yes. Seri Lemak Minangkabau. Itu masuk itulah di si Datuk Andika tu dia maknanya dan yang ini 5 ni Apik Lempang ni semuanya pun lembaga. Semuanya Datuk Lembaga. Masing-masing. Ketua suku masing-masing lah. Ketua suku. Jadi 5 orang Apik Lempang ini adalah dilantik daripada ketua suku masing-masing lah. Ya. Oh, dia